Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi rahasia besar PAS terbongkar di saat-saat isu panas Najib menular di media sosial. Betullah kata orang, PAS sentiasa ada dalil, kata Sabudin.com. PAS tidak mendesak secara agresif penganjuran konser ketika mentadbir bersama Putrajaya dari tahun 2020 hingga tahun 2022 kerana mahu menyelesaikan perkara lebih penting, kata Mursyidul Am Hashim Jassin. Bercakap kepada FMT, Hashim berkata pihaknya tidak boleh melaksanakan atau menyelesaikan berbagai perkara sekaligus. Dan keadaan itu sama seperti ketika PAS mula memerintah Kelantan pada tahun 1990. Menurutnya, PAS menyelesaikan masalah dan memperkenalkan 100 inisiatif untuk rakyat secara berperingkat, bukan pada penggal pertama pemerintahannya di negeri pantai timur itu. Walaupun kita bantah konsep, tetapi kita bagi keutamaan terhadap apa yang kita patut bangkitkan semasa kita memerintah, kata beliau lagi. Tak boleh nak buat semua sekaligus. Kalau dahulu semasa memerintah sekejap, tahun 2020 hingga 2022, bukan tak nak bangkit, tapi ada perkara lain lebih utama untuk beri perhatian, katanya. Bagaimanapun, bekas adun Sanglang itu tidak menjelaskan masalah menjadi keutamaan PAS ketika menjadi sebahagian kerajaan bersama Bersatu, Barisan Nasional dan Gabungan Parti Sarawak sebelum PRU 15. Kemarin, bekas Menteri Khairi Jamaluddin berkata, PAS tidak pernah secara agresif mendesak konser dibatalkan ketika berada dalam kerajaan di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Bertanggungjawab dalam portfolio kesihatan ketika itu, Khairi berkata, Idris Ahmad, iaitu Naib Presiden PAS, hanya minta jumlah konser dikurangkan. Hashim berkata bantahan terhadap konser artis antarabangsa Ed Sheeran di Stadium Nasional Bukit Jalil pada 24 Februari ini dibuat kerana diadakan menjelang Ramadan. Umat Islam dijangka berpuasa pada 12 Mac depan. Itu kena tunjuk sikap kita, kata Hashim mengulas gesaan Dewan Ulama PAS supaya konser bintang pop itu dibatalkan kerana Sheeran menyokong lesbian, gay, biseksual dan transgender LGBT, katanya. Ketua Penerangan PAS Ahmad Fadli Sari pula menegaskan PAS sentiasa menyatakan bantahan di luar mesyuarat kabinet seperti dibuatnya ketika mengetuai sayap pemuda parti itu. Bantahan sering diutarakan termasuklah di Dewan Rakyat, katanya. Untuk rekod, Fadli yang juga ahli Parlimen Pasir Mas mengetuai bantahan pemuda PAS terhadap konsert Billy Elliot Happier Than Ever, The World Tour di Stadium Nasional Bukit Jalil di Kuala Lumpur 2 tahun lalu. Beliau menyifatkan penganjuran banyak konsert sebagai kerja gila menjemput kemurkaan Allah. Bagaimanapun, konsert itu diteruskan mengikut jadual. Saudara-saudara sekalian, apabila Sabudin.com menulis perkara ini, betullah kata orang PAS sentiasa ada dalil. Apa pula pendapat anda semua? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu-isu yang panas sepanjang hari ini, yang lebih panas dari biasa. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. 1-1-2. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa jam selepas Najib tidak mendapat pengampunan penuh, timbul pula desas-desus yang kecoh daripada kem UMNO. Ini apabila salah seorang pemimpin besar UMNO, iaitu Puat Zarkasi, memberikan kenyataan yang amat mengejutkan kita. Kata beliau, Najib tidak dapat pengampunan penuh untuk lemahkan UMNO. Namun demikian, beberapa netizen menyatakan bahawa UMNO sepatutnya bersyukur kerana telah mendapat pengampunan untuk Najib. Tapi apa yang mengejutkan lain pula yang jadi. Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO Muhammad Puat Zarkasi mendakwa pengurangan hukuman penjara yang dikenakan ke atas bekas Perdana Menteri Najib Razak
adalah satu percubaan untuk melemahkan UMNO. Najib gagal dapat pengampunan penuh. Ia amat melukakan, kata beliau. Orang lain boleh, dia tak boleh. Ada yang mahu, ia tidak dibolehkan, kata Puad lagi. Banyak pihak akan berpesta. Najib adalah wow faktor pemulihan UMNO. Kini, senjata kebangkitan UMNO ditumpulkan, katanya dalam satu hantaran di Facebook petang tadi. Dia berkata demikian ketika mengulas keputusan Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan yang mengurangkan separuh hukuman penjara 12 tahun ke atas bekas Perdana Menteri itu yang dijangka dibebaskan pada Ogos 2028. Kenyataan bahagian hal ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri menyatakan denda yang perlu dibayar oleh Najib ialah sebanyak 50 juta ringgit. Jumlah asal yang diputuskan mahkamah sebelum ini ialah 210 juta ringgit. Puad menambah dengan berkata keputusan itu tidak akan melemahkan Najib dan meminta bekas Presiden UMNO itu memberi kritikan terhadap kerajaan hari ini. Najib mesti kembali aktif memberi idea dan kritikan dalam isu ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Fizikal terkurung tetapi pemikirannya tidak, kata Puad. Buatlah apa sahaja kepada Najib yang setia tetap bersama. Kifarat tidak akan salah alamat, kata Puad lagi. Beberapa komen daripada netizen tentang apa yang dikatakan oleh Puad ini ialah daripada cari makan je. Beliau kata UMNO macai-macai semua masih gilakan kuasa dan sakau untuk rempas tempat bersatu. Justru bergabung dengan PAS. PAS pula ceraikan bersatu. Ini memerlukan pakar yang baru dapatkan hukuman diseparuhkan itu, kata cari makan je. Ping pula kata, kira dah baguslah tu dapat separuh pengurangan hukuman. Bak kata orang lebih baik kering separuh badan daripada basah kuyup seluruh badan. Kena banyak bersyukurlah, kata Ping lagi. Apa pendapat kamu tentang ulasan daripada Ping tersebut? Black Zebra 5233 kata UMNO nak mempertahankan hak rakyat, bangsa dan agama. Apa yang awak luahkan dah nampak dengan jelas. Awak lebih pentingkan diri sendiri dan hak rakyat, kata beliau. Kenapa mau pertahankan perkara-perkara begitu, katanya lagi. Yang perlu dipertahankan ialah rakyat. Bukannya yang telah pun disabitkan kesalahan atas kesalahan di mahkamah, kata beliau lagi. Violet berkata, still support UG minus UMNO, hahaha, kata beliau. Greycat 7773 kata, weh tak malu lagi kah? Sudah dikira baguslah. Nak dibandingkan dengan orang lain, nak bandingkan dengan kes Anwar pula. Kata beliau, ini tak bijak sama sekali. Kes Anwar adalah kes peribadi dan bukan pun melibatkan kerugian besar kepada negara dan rakyat. Jauh berbeza dengan kes Najib yang mana mengheret keuangan negara sehingga begitu teruk dan terpaksa pula ditanggung bersama oleh rakyat dalam membayar hutang 1MDB, kata Greycat 7773. Lagipun katanya, kes-kes Najib yang lain masih belum habis. Nak ampun penuh macam mana? Hari ini keluar, besok lusa masuk balik penjara, nak minta pengampunan lagi ke, kata Black Cat. Anda ingat lembaga pengampunan ni balik-balik nak mengampuni Najib saja ke, kata beliau lagi. Hangpa nak fikir demi kepentingan hampa saja, katanya lagi. Rajawan pula menulis, hello, Mister. Bosku masih ada kes mahkamah yang belum selesai lagi lah. Mana boleh bagi pengampunan penuh, kata Rajawan. Jadi tentunya, kalau Najib dapat pengampunan penuh, bagaimana pula dengan kes-kes beliau yang belum selesai? Takkanlah itu jadi pula jadi duluan pula, kata Rajawan. Sungguh tak molek. Sekiranya Najib dapat pengampunan penuh tetapi masih ada kes yang dibicarakan, kata Rajawan. Anak JB pula mengata, inilah dia. Banyak yang mengampuh, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, Black Hawk kata, kamu patut bersyukur. UMNO patut bersyukur. BN patut bersyukur. Najib tinggal di Malaysia, katanya, dan telah pun diberikan
pengurangan hukuman penjara 6 tahun walaupun telah terbukti bersalah di atas kes SRC internasional melibatkan berpuluh juta, kata Black Hawk. Dan apa yang perlu, katanya, lembaga pengampunan telah pun memihak kepada Najib. Kalau Najib duduk di China, dia sudah banyak lama kena hukuman yang lebih berat, kata Black Hawk. Dia sudah dihukum banyak yang lebih besar. Beginilah katanya, kalau kekuatan UMNO hanya di tangan pemimpin yang telah didapati bersalah seperti Najib, baik bubar saja UMNO, kata Black Hawk. Macam mana parti UMNO boleh disukai oleh rakyat kalau hanya Najib yang boleh membuat UMNO kuat semula, katanya lagi. Dan beliau kata jika UMNO menganggap pemimpin rasuah dan telah didapati bersalah, dianggap sebagai pemimpin yang boleh menguatkan UMNO, kata beliau, itu adalah perkara yang perlu diperbaiki. Griket kata, betul begitu teruk UMNO sekarang sehingga bergantung kepada perompak negara untuk selamatkan UMNO. Cakap tak, katanya lagi, macam itulah akibatnya. Dia langsung tak fikir image UMNO sebagai image yang perlu dipertahankan, kata beliau lagi. Wan Khalid kata, kamu tu memang perlu perbaiki cara berpikir, katanya. Saudara-saudara sekalian, apa pula yang Anda terfikir tentang isu kali ini? Apabila Puan Zarkasi, ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, mengatakan Najib tidak dapat pengampunan penuh untuk lemahkan UMNO. Tapi kebanyakan komen daripada netizen kata, cukuplah itu, dan mereka kata mereka bersyukur. Kerana walaupun tidak berpuas hati, tetapi Najib tetap dapat juga pengampunan separuh daripada kesalahannya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.